Okey, seterusnya cikgu sambung. Okey. So, kenapa sudut ini 40 darjah? Okey, kalau kita lihat, okey, sudut yang membentuk FR dengan R ini dia adalah 90 darjah. Okey. So, jumlah sudut dalam satu segitiga adalah 180 darjah. Okey, jadi so sini kita tentukan, okey, kita cari nilai dia. Nilai sudut adalah 50 darjah. Okey. So 180 tolak 50 darjah tolak 90 darjah. So kita akan dapat, okey, 40 darjah. So sudut di sini. Okey. Okey. So bila dah dapat sudut 40 darjah, okey, kemudian kita sambung garisan ini. Okey, selesai kita punya segitiga. Kemudian langkah yang terakhir, okey, langkah yang terakhir adalah, okey, dengan menggunakan pembaris kita, okey, kita ukur panjang FR yang kita lukis dan juga panjang R yang kita lukis. Okey, ukur, kemudian kita akan dapat satu nilai dalam cm. Okey, kemudian barulah kita gunakan semula skala yang telah kita bentuk tadi. 1 cm sama dengan 10 Newton. Okey, contohnya katakan FR ni kamu dapat 4.5 cm. Okey, jadi nilai FR ini dalam Newton kita darabkan dengan 10, so kita akan dapat 45 Newton. Okey. So itu selesai untuk soalan B, iaitu kita melukis segitiga berskala untuk menentukan magnitude. Okey, magnitude tu apa? Magnitude tu nilai lah. Okey, so untuk menentukan nilai R dan juga nilai daya geseran. Okey, so itu untuk soalan B. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan C. Okey, soalan C. Okey, apa dia soalan C? Okey, dengan meleraikan berat kotak kepada komponen yang selari dengan permukaan satah condong dan komponen yang berserenjang dengan permukaan satah condong, tentukan magnitude tindak balas normal R dan juga daya geseran. So ini soalan C. Okey, apa yang dia minta kita buat? Okey, yang pertama kita kena leraikan W tadi kepada komponen yang selari dengan permukaan satah condong, itu yang pertama. Kemudian dengan magnitude tindak balas normal. Okey. Okey, so kita lukis semula tadi apa dia? Rajah jasad bebas tadi. Kita ada, okey, ni kotak, kemudian ada W. Okey, kotak itu berada pada satu permukaan satah condong. Okey, so kita ada R, daya tindak balas normal, kemudian kita ada daya geseran. Okey, kita ada daya geseran. Okey, so yang pertama kita nak kena leraikan apa dia? Okey, nak kena leraikan W ini kepada dua komponen. Okey, kita leraikan dia kepada dua komponen. Okey, komponen yang pertama adalah komponen yang selari dengan paksi ataupun satah condong. Okey, komponen yang selari dengan satah condong. Okey, so ini dia punya daya. So komponen yang selari dengan satah condong adalah, okey, W X. Okay, X ni adalah permukaan yang mengufuk. Mengufuk. Okay, kemudian itu yang pertama. Kemudian komponen yang kedua adalah, okay, komponen yang berserenjang dengan permukaan satah condong. Berserenjang ni apa? Yang membentuk sudut 90 darjah. Okay, yang membentuk sudut 90 darjah. So kita leraikan dia kepada komponen W. Okay, komponen W. Okay, now, okay, kita ada, okay, kita ada 3 daya lah. Okay, daripada W tadi, kita leraikan W tadi kepada komponen WX.
Okey, yang ni kita leraikan kepada WX dan WY. Okey, so untuk memudahkan kita menyelesaikan soalan ni, okey, kamu kena bentukkan ini menjadi satu segitiga. Okey, supaya kita nampak dengan jelas komponen yang terlibat. Okey, so W ke bawah. Okey, kemudian kita ada WX. Okey, ni WX. Okey, WY ini kita tukarkan dekat sini. Okey, tukar kedudukan dia. Kenapa macam ni? Kita nak nampak satu segitiga yang jelas. Okey, so ini adalah WY. So minta maaf, ini salah, ni WX. Okey, WX. So kat mana sudut segitiga tu? Okey, di manakah sudut segitiga tu? Sudut segitiga tu dia jadi di sinilah 40 darjah. Okey. Okey, so daripada sini barulah kita selesaikan dia. Okey. So kalau kita lihat kat sini, WX ini adalah sisi yang bertentangan dengan sudut 40 darjah. Okey. So kalau sisi yang bertentangan, kita pakai sin. Okey. So sisi yang bertentangan kita pakai sin. So WX sama dengan kita guna trigonometri. Kalau sisi yang bertentangan apa? Sin. Sin 40 darjah bersamaan dengan WX per W. W ni dia punya hypotenuse W. Okey. So WX yang kita nak cari sama dengan W darab sin 40. Okey, W darab sin 40. Okey. So kita tekan kalkulator, kita akan dapat nilai W sin 30 adalah 32.14. Okey, 32.14. Okey, so itu adalah nilai bagi daya geseran. Okey, daya geseran. Kemudian kita tengok nilai R. Okey, nilai R. Okey, so WX sama dengan 32.14. Okey, so kemudian kita tahu objek ini berada dalam keadaan pegun. So bila dia berada dalam keadaan pegun, daya paduan dia sama dengan kosong. Okey, daya paduan dia sama dengan kosong. Okey, so apakah daya yang bertindak pada komponen X ataupun pada satah melintang? Okey, pada satah melintang kita ada WX. WX tolak FR. Okey, sama dengan kosong. Okey, so negatif FR sama dengan negatif 32.14 Newton. Okey, sebab apa kita masukkan nilai WX ni tadi. Okey, so baru kita dapat jawapan akhir, daya geseran sama dengan 32.14 Newton. Okey, so ini adalah nilai untuk daya geseran itulah. Okey, kemudian soalan yang kedua, dia nak tindak balas normal. Okey, so cikgu bagi tadi untuk daya geseran dulu. So tindak balas normal. Okey, tindak balas normal kalau kita tengok berdasarkan gambar ni, okey, yang kita kena highlight adalah dua daya pada paksi Y. Dua daya pada paksi Y. So kita fokus pada tindak balas normal dan juga komponen Y bagi berat. Komponen Y bagi berat. So komponen Y bagi berat, berdasarkan segitiga ni.
Okey, berdasarkan segitiga ni. Okey, komponen Y ini adalah sisi yang bersebelahan dengan sudut 40 darjah. Okey, so kalau sisi yang bersebelahan kita guna cos. Okey, so cos 40 darjah sama dengan WY per W. Okey, jadi WY bersamaan dengan W cos 40. So kita dapat jawapan akhir okey 38.30. 38.30 Newton. Okey. So kita dapat yang ni. Okey, kemudian sama juga objek berada dalam keadaan pegun. So F daya paduan. Okey, objek berada dalam keadaan pegun. So daya paduan sama dengan kosong. Okey, jadi daya-daya yang bertindak pada komponen X, komponen Y tadi, komponen menegak tadi, kita ada R dan kita ada WY. WY ni apa? Komponen Y bagi berat. Okey. So kita ada WY tolak R sama dengan kosong. Okey, so WY tadi kita ada nilai dia di atas, kita dah cari. Okey, so 38.30 Newton tolak R sama dengan kosong. So negatif R sama dengan negatif 38.30. Okey, so R sama dengan 38.30 Newton. Okey, so ini adalah nilai tindak balas normal. Okey, nilai bagi tindak balas normal. Okey, so itu saja perkongsian cikgu untuk menerangkan contoh 2 berdasarkan buku teks kamu. Okey, so cikgu harap mudah kamu faham. So okey, itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.